Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4, bab 9, Tamadun Eropah, di bawah tajuk kecilnya Zaman Reformation. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk Zaman Reformation ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, maksud Reformation. Yang kedua, sebab atau faktor berlakunya Reformation. Dan yang ketiga, kesan zaman Reformation. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, maksud Reformation dahulu. Gerakan yang berlaku di Eropah Barat pada abad ke-16. Gerakan Reformation ni berlaku di mana? Eropah Barat pada abad ke-16. Reformation berasal daripada perkataan reform yang bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan dari sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk sesuatu yang baru. Gerakan Reformation ni mempunyai kaitan dengan agama Kristian. Ya, dia nak membentuk sesuatu yang lebih baik lagi. Okey, sebab atau faktor berlakunya Reformation. Ada 5 faktor kesemuanya. Yang pertama, golongan gereja hidup tidak seperti diajar kitab Bible. Yang kedua, peranan Martin Luther. Yang ketiga, golongan gereja memberi perhatian kepada pembangunan duniawi sahaja. Yang keempat, surat pengampunan dosa dijual ataupun indulgences. Dan yang kelima, mesin cetak dicipta. Dia punya formula untuk faktor berlakunya Reformation: baby mati disunat tetap. Macam mana baby boleh mati? Baby mati sebab disunat tetap. Okey, tengok penerangan formula. Baby merujuk pada Bible, bersama pada huruf B di depan. Baby, Bible, iaitu Bible tidak dijadikan panduan hidup oleh golongan gereja. Mati merujuk pada Martin, bersama pada huruf MA dengan TI di tengah-tengah, iaitu peranan Martin Luther. D merujuk pada duniawi, bersama pada huruf D di depan, iaitu duniawi saja diberi perhatian oleh gereja dalam aspek pembangunan. Sunat merujuk pada surat, bersama pada huruf SU dengan AT di belakang. Sunat, surat, iaitu surat pengampunan dosa dijual. Last sekali, tetap merujuk pada cetak, bersamaan pada sebutan belakangnya, iaitu tak. Cetak, tetap. Jadi apa formula untuk faktor berlakunya Reformation? Baby mati disunat tetap. Okey, kita lihat faktor yang pertama dahulu, baby. Iaitu golongan gereja hidup tidak seperti diajar oleh kitab Bible. Tetapi mereka hidup seperti golongan pemerintah, bukan seperti seorang ahli agama. Faktor yang kedua, mati, iaitu peranan Martin Luther. Martin Luther mempersoalkan kewibawaan gereja Roman Katolik dan mewujudkan fahaman Protestan. Dia mempersoalkan fahaman apa? Fahaman Roman Katolik, fahaman Katolik, dan dia mewujudkan fahaman Protestan. Beliau juga menentang amalan indulgences, iaitu penjualan surat pengampunan dosa. Okey, faktor yang ketiga, baby mati di itu apa? Duniawi sahaja diberi perhatian. Golongan gereja memberi perhatian kepada pembangunan duniawi bertujuan untuk menjadikan Rom kuat. Jadi berlakulah banyak penyelewengan, rasuah dan kepincangan. Bila banyak sangat pembangunan, jadi duit terpaksa dikeluarkan dalam keadaan yang sangat banyak. Bila duit dikeluarkan dengan keadaan yang sangat banyak, akan berlaku banyak penyelewengan, rasuah dan kepincangan. Faktor yang keempat, baby mati di sunat. Sunat iaitu surat pengampunan dosa dijual, ataupun dipanggil juga sebagai indulgences. Bila surat pengampunan dosa dijual, ini merujuk kepada berlakunya penyelewengan dalam agama Kristian, fahaman ortodok yang tidak disukai oleh semua pihak. Semua pihak suka tak dengan surat pengampunan dosa? Tidak. Bila tidak suka, bermaksud apa? Berlakunya penyelewengan dalam agama yang tidak disukai oleh semua pihak. Dan faktor yang terakhir, baby mati disunat tetap. Tetap iaitu mesin cetak dicipta. Mesin cetak dicipta oleh Johann Gutenberg. Siapa yang cipta mesin cetak? Johann Gutenberg. Dialah juara, iaitu Johann Gutenberg.
Bila ada misi cetak membolehkan banyak kitab Bible diterbitkan. Jadi ada berapa semua faktor berlakunya zaman Reformation? Ada 5 faktor. Apa formulanya? Baby mati disunat tetap. Baby tu apa? Kitab Bible tidak dijadikan panduan oleh golongan gereja. Mati tu apa? Peranan Martin Luther menentang fahaman Ortodok dan mewujudkan fahaman Protestan. D tu apa? Duniawi saja diberikan perhatian untuk pembangunan bagi menjadikan Rom kuat. Jadi berlaku banyak penyelewengan, kepincangan dan rasuah. Sunat tu apa? Surat pengampunan dosa ataupun indulgences dijual. Bermaksud telah berlaku penyelewengan dalam agama yang tidak disukai oleh semua pihak. Tetap tu apa? Mesin cetak dicipta. Dicipta oleh siapa? Johann Gutenberg, membolehkan banyak kitab Bible dicetak. Okey, seterusnya kita lihat kesan zaman Reformation. Ada 4 kesan zaman Reformation yang utama. Yang pertama, menjadikan Eropah terdiri daripada 2 mazhab Kristian. Yang kedua, mereka sering berlaku perbalahan kerana berbeza mazhab. Yang ketiga, kuasa gereja terhadap kerajaan semakin merosot. Dan yang keempat, wujud sikap toleransi antara penganut pelbagai mazhab dalam agama Kristian. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu. Menjadikan Eropah terdiri daripada 2 mazhab Kristian, iaitu Roman Katolik dan juga Protestan. Hal ini menjadikan masyarakat Eropah tidak dikuasai oleh satu mazhab sahaja. Masyarakat Eropah ada berapa mazhab pada zaman dulu? Ada 2 mazhab, Roman Katolik dengan Protestan. Kesan yang kedua, sering berlaku perbalahan kerana berbeza mazhab. Menyebabkan peperangan. Bila berlaku perbalahan ini sehingga menyebabkan berlakunya peperangan. Ingatlah, perbalahan bukan perbalahan biasa-biasa. Perbalahan hingga membawa berlakunya peperangan sehingga menimbulkan banyak kemusnahan di Eropah. Contoh perang keagamaan di Perancis, perang 30 tahun melibatkan Sepanyol, Denmark, Jerman dan lain-lain. Lama perang, 30 tahun perang. Perang berkaitan apa? Berkaitan dengan berbeza fahaman dalam agama. Okey, kesan yang ketiga, kuasa gereja terhadap kerajaan semakin merosot. Raja monarki mencabar kedudukan gereja. Monarki ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom. Contohnya, semasa pemerintahan Raja Henry, Raja menjadi ketua kerohanian gereja Protestan Anglikan. Waktu pemerintahan Raja Henry ke-13, Raja sendiri yang menjadi ketua kerohanian, bukan lagi golongan gereja. Okey, last sekali, wujud sikap toleransi antara penganut pelbagai mazhab Kristian. Hal ini dari segi mempergiatkan bidang pendidikan dan juga menyebarkan fahaman Kristian. Wujud sikap toleransi berkaitan apa? Berkaitan dengan bidang pendidikan dan penyebaran fahaman agama Kristian. Baiklah, kita lihat analisis kekerapan bab 9 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 pada 2019. Analisis bab 9 tingkatan 4. Warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Tengok yang SPM sebenar dulu. 2010 naik essay, 2011 tak naik, 2012 naik essay, 2013 tak naik, 2014 naik essay, 2015 naik struktur, 2016 tak naik, 2017 tak naik, 2018 naik essay, 2019 naik essay, 2020 ya berkemungkinan akan naik dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di bawah bab 9 tingkatan 4 ini. Tingkatan 4 ini. Okey, tengok yang warna kelabu untuk SPM ulangan pula. 14 ulangan naik essay, 15 ulangan tak naik, 16 ulangan naik essay, 17 ulangan naik essay, 18 ulangan tak naik, 19 ulangan tak naik, 2020 ulangan berkemungkinan juga akan naik dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di bawah bab 9 tingkatan 4 ini, kerana berkemungkinan yang sangat besar akan naik sama ada dalam SPM sebenar ataupun SPM ulangan untuk tahun 2020 ini. Okey, kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Zaman Reformation. Tengok, daripada 2010 sampai 2019, sama ada SPM sebenar ataupun SPM ulangan,
tak pernah langsung ditanya lagi untuk tajuk zaman Reformation. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat serius untuk tajuk ni. Berkemungkinan yang sangat besar akan naik, sama ada dalam SPM ulangan ataupun SPM sebenar-benarnya pada tahun 2020 ini. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk apa? Tajuk zaman Reformation. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya apakah maksud Reformation? Apakah hendak soalan maksud Reformation? Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Maksud Reformation ialah berasal dari perkataan reform, bermaksud melaksanakan perubahan ataupun pembaruan dari sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk sesuatu yang baru. Gerakan ini mempunyai kaitan dengan agama Kristian. Ingatlah, dia nak menjadi yang lebih baik. Okey, tengok soalan B. Soalan B ditanya nyatakan faktor-faktor berlakunya zaman Reformation. Apakah hendak soalan? Faktor-faktor berlakunya zaman Reformation. Ada formula dah untuk faktor-faktor zaman Reformation? Ada. Apa formulanya? Baby mati disunat tetap. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab dalam bentuk macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Faktor-faktor berlakunya zaman Reformation ialah golongan gereja hidup tidak seperti diajar kitab Bible, tetapi hidup seperti golongan pemerintah, bukan seperti ahli agama. Titik. Kedua, peranan Martin Luther iaitu mempersoalkan kewibawaan gereja Roman Katolik, mewujudkan fahaman Protestan serta menentang amalan indulgences. Ada lagi tak? Ada 3 faktor lagi. Apa formulanya? Ingat balik. Baby mati disunat tetap. Di tu apa? Duniawi saja diberi perhatian oleh gereja untuk menjadikan Rom kuat. Jadi berlaku banyak penyelewengan, kepincangan dan rasuah. Sunat tu apa? Surat pengampunan dosa dijual ataupun indulgences. Bermaksud berlaku banyak penyelewengan dalam agama yang tidak disukai oleh semua pihak. Tetap tu adalah mesin cetak dicetak oleh Johann Gutenberg yang membolehkan banyak kitab Bible dicetak. Okey, seterusnya soalan C. Sikap toleransi dapat melahirkan keharmonian hidup dalam masyarakat. Buktikan pernyataan tersebut. Apakah nak soalan? Sikap toleransi dapat melahirkan keharmonian hidup. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sikap toleransi dapat melahirkan keharmonian hidup dalam masyarakat kerana setiap kaum dapat menerima perbezaan agama atau budaya antara satu sama lain. Penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua, koma, sentiasa wujud sikap tolak ansur dalam menyelesaikan sesuatu perkara antara kaum. Lepas kedua, ketiga, koma, wujud sikap saling hormat menghormati antara pelbagai kaum. Dalam sekali keempat, tidak berlakunya perbalahan antara kaum. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya apakah berlakunya gerakan Reformation di Eropah Barat pada abad ke-16. Apakah hendak soalan? Mengapakah dulu. Bulatkan mengapakah. Mengapakah merujuk apa? Sebab berlakunya gerakan Reformation. Sebab berlakunya gerakan Reformation ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Baby mati disunat tetap. Okey, seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi sebelum nak jawab, tulis dulu pembukanya. Ambil balik pembuka kat soalan tu. Sebab berlakunya gerakan Reformation di Eropah Barat pada abad ke-16 ialah baby tu apa? Kitab Bible. Golongan gereja hidup tidak seperti diajar kitab Bible, tetapi hidup seperti golongan pemerintah, bukan seperti ahli agama. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua, koma, mati tu apa? Martin Luther. Peranan Martin Luther iaitu mempersoalkan kewibawaan gereja Roman Katolik, mewujudkan fahaman Protestan serta menentang amalan indulgences. Ada lagi dah faktor lain? Ada lagi, ada 3 lagi faktor. Ingat balik formula. Baby mati disunat tetap. Di tu apa? Duniawi saja diberikan perhatian oleh gereja untuk menjadikan Rom kuat. Jadi berlaku banyak penyelewengan, kepincangan dengan rasuah. Sunat tu apa? Surat pengampunan dosa dijual iaitu indulgences.
Bermaksud berlaku banyak penyelewengan dalam agama yang tidak disukai oleh pelbagai pihak. Last sekali mesin cetak dicetak oleh Johann Gutenberg, membolehkan banyak kitab Bible dicetak. Okey, soalan B ditanya, sejauh manakah gerakan Reformation memberi kesan terhadap masyarakat Eropah? Apakah anda soalan? Kesan gerakan Reformation. Ada berapa kesan tadi kita belajar? Ada 4 kesan. Okey, seperti biasa soalan esei wajib tulis pembuka dulu. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Gerakan Reformation memberi kesan terhadap masyarakat Eropah ialah menjadikan Eropah terdiri daripada 2 mazhab Kristian, iaitu Roman Katolik dan Protestan. Hal ini menjadikan masyarakat Eropah tidak dikuasai oleh satu mazhab sahaja. Sebelum nak masuk isi yang kedua, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kesan kedua ialah sering berlaku perbalahan kerana berbeza mazhab titik. Hal ini menyebabkan peperangan sehingga menimbulkan kemusnahan. Contohnya perang keagamaan di Perancis dan perang 30 tahun melibatkan Sepanyol, Denmark dan Jerman. Lepas kesan kedua, kesan ketiga ialah kuasa gereja terhadap kerajaan merosot. Hal ini kerana Raja Monarki mula mencabar kedudukan gereja dan ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom. Contohnya semasa pemerintahan Raja Henry ke-8. 8 bukan 13. 8. Raja menjadi ketua kerohanian gereja Protestan Anglikan. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Wujud sikap toleransi dalam agama. Ini dapat dilihat dalam bidang apa? Dalam bidang pendidikan dan menyebarkan agama Kristian. Okey, last sekali soalan C. Pegangan agama yang kukuh patut diamalkan oleh generasi muda pada hari ini untuk memastikan kesejahteraan negara. Beri ulasan anda. Apakah anda soalan? Pegangan agama yang kukuh dapat memastikan kesejahteraan negara. Jadi seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi tulis balik pembuka dekat ruangan jawapan. Pegangan agama yang kukuh patut diamalkan oleh generasi muda pada hari ini untuk memastikan kesejahteraan negara kerana dapat meningkatkan kemajuan dalam pelbagai bidang ilmu. Contohnya dalam bidang sains dan matematik. Hal ini agar negara dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Kesannya dapat meningkatkan imej negara di mata dunia. Ingatlah, soalan kebat yang cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Mesti ada isi, huraian bermula perkataan hal ini, mesti ada contoh, dan last sekali mesti ada kesan. Macam mana nak masuk isi yang kedua? Sebelum nak masuk isi yang kedua, kena ada penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak adalah number. Jadi kedua koma. Malaikat masyarakat yang taat pada pemimpin. Huraiannya, hari ini dengan cara melakukan kerahan tenaga untuk mempertahankan keselamatan negara. Titik. Contohnya, menyertai pasukan keselamatan seperti polis dan tentera. Last sekali kesannya, negara menjadi aman daripada ancaman musuh. Macam mana nak start isi yang ketiga? Menggunakan nombor ketiga. Mewujudkan masyarakat yang saling bertolak ansur. Huraiannya, hal ini dapat mengelakkan daripada berlakunya rusuhan antara kaum. Contohnya, peristiwa 13 Mei yang beragut banyak nyawa yang tidak bersalah. Last sekali kesannya, melalui sikap tolak ansur menyebabkan masyarakat dapat saling menerima antara satu sama lain dan hidup dengan harmoni. Okey, last sekali cikgu nak menyampaikan berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ini, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan juga buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab-bab sebagaimana dalam buku teks tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 5. Sebagaimana yang kita tahu, setiap bab mempunyai tajuk-tajuk sport yang tertentu. Jadi bagi siapa yang berminat, harga satu buku adalah RM1 sahaja. Jadi nak dapatkan dua-dua buah buku, kena ada berapa ringgit? Ada RM2 sahaja. Jadi yang berminat boleh menghubungi dengan Syazri di nombor 0173752929. Okey, sekian. Itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.